Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Ramadan. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kuliah kita yang seterusnya, iaitu kuliah yang ke-9, iaitu berkenaan uslub dakwah. Minggu lepas kita dah cover kuliah berkenaan pendakwah dan teknologi. Kita juga dah cover tentang gerakan dakwah, dan hari ini kita akan tengok kuliah ke-9, iaitu uslub dakwah. Apakah yang dimaksudkan uslub dakwah ini? Uslub dakwah ini dalam bahasa mudahnya adalah gaya. Bagaimana kita menggunakan gaya kita dalam melakukan kerja dakwah. Gaya macam mana yang kita boleh gunakan supaya dakwah itu memberi kesan kepada mad'u. Kita tengok. Okey, di akhir bab ini pelajar akan dapat memahami maksud uslub dakwah menurut Al-Quran dan juga bentuk-bentuk uslub dakwah. Uslub dakwah ni penting kerana mungkin kita ada tujuan. Contoh kalau kita nak melakukan kerja dakwah, tujuan kita supaya masyarakat mengetahui, sebagai contoh tajuk ataupun topik yang kita nak bawa kepada masyarakat tentang fadilat Ramadan ataupun kelebihan bulan Ramadan. Bagaimana kita nak bawa topik itu kepada masyarakat supaya ianya sampai betul-betul menjentik hati masyarakat. Sebagai contoh, macam mana kita nak buat topik itu kepada kalau di sekolah rendah macam mana, pelajar sekolah menengah macam mana, di pelajar di IPT macam mana, orang dewasa macam mana, di tempat kerja macam mana, supaya ianya dapat menjentik atau betul-betul masuk ke dalam hati mad'u. Okey, kalau kita tengok sikit, pendekatan dakwah yang baik adalah melalui uslub dakwah yang sesuai. Penggunaan uslub yang sesuai adalah sangat penting. Uslub merupakan pemudah cara kepada pendakwah dalam menjalankan aktiviti dakwah dengan lebih berkesan. Maksudnya, kalau seseorang itu dapat kena pasti uslub mana yang sesuai untuk digunakan, ia dapat memudahkan lagi pendakwah itu dalam menyampaikan aktiviti dakwah. Uslub atau gaya berdakwah merupakan ilmu dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh pendakwah supaya kesalahan dalam melakukan dakwah dapat dielakkan. Kesalahan ni tadilah perkara-perkara yang tidak menghalang daripada dakwah itu sampai ke hati mad'u. Kalau sebagai contohlah, kita nak sampaikan topik Ihya Ramadan pada pelajar sekolah rendah. Kalau pelajar sekolah rendah ni, kita mesti banyak berinteraksi. Kita tidak boleh melakukan kaedah dakwah seperti pelajar-pelajar dewasa ataupun orang-orang belia. Mungkin orang belia ni dia lebih suka mendengar, dia lebih dia punya cerapan, kefahaman tentang penggunaan istilah yang tinggi-tinggi itu dapat difahami. Tetapi kalau pelajar sekolah rendah, kita tidak boleh menggunakan bahasa ataupun istilah yang sukar. Kita tengok tahap. Mungkin dengan kita buat kuis dan sebagainya. So biar ianya bersesuaian. Uslub atau gaya berdakwah merupakan ilmu dan kemahiran perlu dikuasai oleh pendakwah. Sebagai contoh, kalau kita nak buat uslub dakwah, kita kena tengok dulu siapa yang kita nak ajukan soalan tersebut. Adakah peniaga, orang biasa, adakah ataupun orang bekerja, kena tengok. Kalau lah kita tengok dia dalam maksudnya dia rushing, orang yang tidak ada masa, mungkin kita boleh menggunakan soalan yang lebih ringkas, dan menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk difahami. Okey, apakah maksud uslub dakwah? Menurut istilah, uslub dakwah bermaksud cara dan bagaimana amalan dakwah itu dibuat. Bagaimana uslub dakwah juga dapat difahami sebagai garis panduan kerja dakwah itu tersebut, merujuk kepada surah An-Nahl ayat 125. Maksudnya ini adalah uslub dakwah juga boleh dikatakan sebagai garis panduan sebelum kita melakukan kerja dakwah. Sebagai contoh, macam Ustaz sebut sebelum ni, al-hikmah, mestilah secara adil dan juga bijaksana. Bijaksana maksudnya mestilah adil. Kalau mesti adil kepada mad'u. Sebagai contoh, kalau pelajar perempuan dengan orang perempuan, macam mana kita nak berdakwah? Dengan orang lelaki, macam mana kita nak berdakwah?
Dengan orang yang berpendidikan tinggi macam mana, orang yang tidak berpendidikan tinggi macam mana, orang yang bekerja macam mana, orang yang menganggur macam mana. Dia mesti adil dan sesuai, dan juga mesti bijaksana bagaimana kita mengolah kita punya topik tersebut supaya ia dapat menarik minat mad'u untuk mendengar apa yang ingin kita sampaikan. Kalau awak tengok, kita ada beberapa ustaz-asatizah pendakwah di Malaysia ni yang kita kata lekat di hati masyarakat. Sebagai contoh, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Asma Harun, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Don, ramai lagi Allahumma salli Ustaz Balisha, ramai lagi. Kita tengok kenapa mereka ni sebagai contoh, kalau Ustaz Azhar Idrus, dia lebih terkenal kerana dia banyak memberikan analogi dan contoh-contoh yang spontan. Kadang-kadang tu membuatkan orang terhibur. Tapi itulah cara, dengan cara itulah masyarakat boleh mudah memahami analogi dan contoh dia. Kalau Ustaz Asma Harun, dia lebih kepada perkara-perkara kejiwaan, tazkiyatun nas, hati, pada benda-benda tasawuf. Kalau kita tengok lagi, banyak para asatizah di Malaysia ni yang banyak menggunakan pendekatan dakwah yang boleh menjentik hati pendengar. Mungkin awak boleh tengok kat situ apakah pendekatan, kenapa orang suka dengar ceramah dia, apakah kemahiran ada pada dia yang membuatkan ramai masyarakat kalau tengok mesti nak tengok dia. Itu kita boleh, itu salah satu juga bila seseorang itu dapat menguasai kemahiran. Mau'izatul hasanah, kalau nak diberi nasihat yang baik. Ni kalau bulan-bulan Ramadan ni kan kita banyak melakukan, kita digalakkan banyak melakukan ibadat, perkara-perkara baik, segala ibadat yang kita buat, yang kita niatkan kerana Allah SWT akan digandakan pahala. Sebagai contoh, bulan mulia ni bolehlah kalau kita nak mulakan aktiviti dakwah, aktiviti dakwah, tapi biarlah berlandaskan uslub yang sesuai. Mujadalah ahsan, sekiranya ada perdebatan yang baik, sekiranya ada perdebatan yang baik, kalau kita nak berdebat, mestilah berdebat dengan cara yang baik. Kita tidak boleh berdebat dengan cara elakkan perdebatan topik-topik yang membawa kepada ketegangan ataupun apatah lagi memutuskan silaturahim. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk usul dakwah. Mestilah bijak, kalau nak beri nasihat, mesti nasihat yang baik. Sekiranya berlaku perdebatan, mestilah diuruskan dengan baik. Sama juga ayat surah An-Nahl ayat 125. Sama juga Ustaz pernah sebut sebelum ni, hikmah. Apa maksud hikmah? Adil, ilmu, lembut, sifat Nabi, sifat Quran dan juga sunnah. Islam mengatur sesuatu perkara dengan lebih baik, dengan sebaik ilmu, juga bermaksud meletakkan sesuatu sesuai pada tempat dia. Sesuai pada tempat dia. Macam tadi lah, kalau mad'un kita, tengok tak mad'un kita yang mana, kategori dia, dan ianya dapat difahami dengan memilih cara dakwah yang sesuai dan munasabah. So kita tengok lagi kelebihan hikmah. Disebut, kenapa disebut di dalam Al-Quran tentang kepentingan kita melakukan hikmah. Hikmah ni penting, sangat bijaksana. Kalau selalu sebut, kalau barat dia orang sebut professional, sebenarnya Islam kita dah sebut hikmah. Kita dah sebutkan diangkat martabat orang yang berhikmah di sisi Allah. Sifat Rasulullah adalah hikmah. Dakwah dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih tepat dan juga berkesan. Sebab ramai orang melakukan kerja dakwah ataupun tazkirah ke apa kan, tidak dapat menjentik hati mad'u. Kalau kita tengok kan, berulang kali buat pun mad'u rasa macam tak rasa apa. Di situlah kita boleh tengok mungkin gaya atau uslub yang digunakan itu tidak tepat, tidak sesuai, ataupun tidak adil. Sifat Rasulullah adalah hikmah. Kenapa kita mesti melakukan hikmah? Sifat Rasulullah itu sendiri. Dakwah dapat dilakukan dengan lebih tepat dan berkesan. Mau'izatul hasanah, dari segi bahasa maksudnya nasihat dan peringatan. Kita ni sebagai umat Islam mesti saling ingat mengingatkan. Sebagai contoh, bulan Ramadan ni lah, tahsinul ibadah. Bulan ni lah paling elok kalau kita nak mulakan titik permulaan kita untuk berhijrah, untuk kita jadi lebih baik. Mungkin kita tidak mengharap, jangan minta untuk jadi orang yang contoh, jangan minta
minta supaya Allah jadikan kita jangan minta sebagai contoh, jangan minta jadi kaya, tapi minta Allah cukupkan rezeki. Selalu jangan putus asa untuk berdoa supaya untuk jadi lebih baik. Melalui nasihat dan peringatan. Walaupun kadang-kadang kita yang beri nasihat selalu dikecamkan, tapi itulah tanggungjawab kita. Istilah nasihat dan peringatan yang baik contohnya yang berbentuk panggilan, menggunakan panggilan yang baik. Nasihat ni ada macam cara Ustaz pernah sebut sebelum ni. Ada orang kita boleh nasihat dengan cara kita gunakan panggilan yang baik. Sebagai contoh anak lah, kita panggil sayang anak, ni anak kita kan, adik, kita panggil. Kita menggunakan panggilan-panggilan yang lembut. Kedua, nasihat bentuk kiasan yang baik. Ada setengah orang kita nasihat direct macam ni dia tak boleh terima, tapi kita berkias, menggunakan cerita, memberi nasihat bentuk penceritaan, berbentuk pujian, berbentuk peringatan seperti azab kubur, pahala dan juga dosa. Kenapa mau'izatul hasanah ni penting? Manusia punya sifat lupa. Kenapa kita mesti nasihat? Kerana kita memang wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini adalah lemah, lalu perlu diingatkan. Nasihat adalah asas agama dan dia juga amalan para anbiya. Menjadi tanggungjawab setiap muslim dalam memperingati atas masalah. Ingat tanggungjawab kita, tugasan kita hanya menasihati. Merubah hati dia tu bukan kita. Hidayah itu milik Allah. Jangan pula kita, bila kita rasa kita perlu menasihat, sehingga kita menasihat berlebihan. Sebagai contoh, kita membuka aib dia, kita memalukan dia di depan orang ramai. Kalau boleh, elakkan nasihat secara terbuka. Kalau boleh, nasihat secara tertutup, supaya dia tidak merasa malu dan apa yang kita nak sampaikan itu betul-betul sampai. Okey, mujadalah ahsan. Mujadalah ahsan maksudnya berselisih berbeza pandangan. Ustaz pernah sebut sebelum ni, mujadalah dalam Islam ni asalnya ahsan, digalakkan, tetapi mujadalah yang bagaimana, yang boleh memperkembangkan ilmu. Jadi istilah bermaksud mujadalah berdasarkan pandangan ulama, bermaksud perdebatan dan berkaitan atas perkara-perkara yang tidak jelas. Kenapa kita biasa ni kalau kita sebut berselisih ni, kita akan berselisih dengan benda-benda yang tidak jelas. Kalau benda tu dah jelas, kita tak akan berselisih. Kan? Sebagai contoh, baru-baru ni vaksin boleh ke tak, halal ke tak, maka ulama berkhilaf supaya dapat mencari satu jawapan yang boleh membantu masyarakat. Boleh membantu umat. Dalam perkhilafan tersebut dapat ditambah ilmu baru. Itu namanya mujadalah asal. Mujadalah yang tidak asal macam mana? Kita berdebat-debat padahal benda tu tak perlu diperdebatkan pun, sehingga kan memutuskan silaturahim, mencaci, maki-memaki. Itu tidak perlulah. Itu perlu kita tinggalkan. Kepentingan kenapa perlu ada mujadalah? Kalau awak ada masa, awak type di YouTube Street Dakwah in UK, awak tengok bagaimana. Kalau dekat UK saya pernah sebut, dia orang akan ada satu hari di mana semua pendakwah, kalau preacher lah, kalau Islam, pendakwah Islam, Kristian, memulai Kristian, dia akan ada satu tempat, dia akan sampai ke agama masing-masing, dan orang akan datang ke tempat-tempat dia, dan maka berlakulah mujadalah kat situ, ataupun perbezaan akidah. Mereka akan saling bertanya di antara satu sama lain. Itu maksudnya kenapa pada lain kita akan rajin berfikir, sebab kita nak jawab ni, kita nak betulkan agama kita ni, kita akan sentiasa banyak membaca, rajin berfikir macam mana menggunakan logik kita supaya sesuai jawapan kita kepada dia dan tidak bertentangan dengan akidah. Jadi orang yang kreatif serta golongan-golongan ahli rahmah merupakan amalan para anbiya. Macam mana Nabi Ibrahim, kita tengok juga dapat memberi pencerahan terhadap ilmu, mengangkat imej Islam sebagai agama yang bersifat universal. Okey, tajuk usul dakwah ni tak banyak, sikit, tapi usul dakwah ni penting. Usul berdakwah ni penting. Kenapa Ustazah kata ianya penting? Kerana banyakkan usul dakwah ni kita akan guna dalam praktikal, dalam kita melakukan kerja dakwah. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Kita sambung kelas kita di minggu hadapan, insyaAllah. Kalau tak ada masalah, kita akan jumpa kelas face to face. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.